Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil. Fadzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihat mutaqabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal, dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamil tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق الله العظيم. Telah menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka azab yang hebat. Maka takutlah olehmu akan Allah, wahai orang-orang yang mempunyai albab, qulub, alladzina amanu, yaitu mereka yang telah beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kamu peringatan. Peringatan itu adalah Rasul yang membaca kepada kamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan, supaya ia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu daripada kegelapan kepada cahaya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga yang berjalan di bawah kakinya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam syurga itu abadan, sampai bila-bila. Qad ahsanallahu lahu rizqan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perelokkan untuknya rezeki. Sadaqallahu alazim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-10 dan ayat ke-11. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu di masjid ini untuk kita sambung kuliah tafsir. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Ayat lepas, ayat ke-8 dan ayat ke-9 yang kita kupas, Allah Subhanahu wa taala disebut tentang bagaimana orang boleh lawan Allah Subhanahu wa taala ni secara kolektif. Lawan Allah Subhanahu wa taala ni beramai-ramai. Allah sebut wa ka'ayyin min qaryatin 'atat amri rabbiha wa rusulih. Berapa banyak kampung-kampung yang mereka telah melanggar ataupun ingkar perintah Tuhannya dan Rasulnya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini nak gambarkan macam mana ada manusia yang lawan Allah Ta'ala ni bukan secara individu, tetapi dia lawan Allah Subhanahu Ta'ala ni beramai-ramai. Dia lawan Allah Ta'ala tu secara berjemaah. Kalau kita tengok pada zaman dulu yang lakukan ni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi diorang lakukan terhadap Nabi Zakaria AS. Diorang bukan sekadar lawan, bahkan mereka bunuh Nabi Zakaria AS. Dan diorang pergi bunuh Nabi Zakaria AS ni, pergi beramai-ramai. Ramai-ramai pergi serbu Nabi Zakaria, lepas tu pergi bunuh Nabi Zakaria AS. Benda yang sama juga orang Yahudi buat kepada anak Nabi Zakaria, iaitu Nabi Yahya AS. Dan kalau kita baca pula dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala dia cerita tentang 3 orang Nabi yang dibunuh oleh orang setempat beramai-ramai. Gambarannya lawan Islam ataupun lawan kebenaran beramai-ramai itu memang berlaku. Memang berlaku.
satu hakikat yang kita kena terima. Pada zaman dulu pun berlaku, pada hari ini pun lagi berlambat ramai orang dah buat. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat tu, dia kata kalau Allah Ta'ala ada orang yang lawan Allah Ta'ala sebegitu, Allah Ta'ala tak akan biar begitu saja dia orang. Allah Ta'ala akan datangkan hisab, Allah Ta'ala datangkan azab. Mula Allah Ta'ala tak terus datangkan azab, dia buat hisab dulu, dia buat penyelidikan. Kalau kita hisab ni bahasa kita penyelidikan, dia selidik balik, dia cek balik satu. Itu sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau kita nak melakukan sesuatu tuduhan, kita tak boleh nak tuduh saja-saja kecuali datangkan bukti. Ataupun ada orang yang kena tuduh, pihak yang berkuasa tak boleh terus bertindak kecuali kena buat siasatan. Buktikan yang betul memang orang Allah tu boleh jahat. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha mengetahui. Allah Ta'ala sendiri Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia tak siasat pun dia tahu, tapi dia tetap siasat. Dia nak ajar pada kita apa-apa bertindak, jangan terpakai terus buat. Jangan. Kita siasat dulu. Kalau nak tuduh tu siasat dulu, betul ke orang ni buat ataupun tidak. Ini kaedah Islam. Kalau kita tengok dalam Hudud sebagai contoh, ini 3-4 hari ni dia bincang pasal Hudud balik. Hudud ni berkisih, kadang-kadang bincang, kadang tak bincang. Dia apa tu timbul balik. Lepas tu ada orang soalan yang buat, kita pun nak buat kan. Anda pun tak faham Hudud ni masa sampai bila nak laksanakan, wallahu a'lam. Tapi memang kita selalu bincang pasal hudud ni bermusim. Kadang-kadang bincang, kadang-kadang tak bincang. Kat Brunei nak buat hudud, alhamdulillah lah. Tiba-tiba Kelantan pun dia nak buat terang undang-undang hudud Kelantan yang telah di-enactmentkan, tetapi tak laksanakan lagi. Sekarang bincang nak laksanakan hudud, alhamdulillah. Usaha ke arah pelaksanaan, alhamdulillah dah ada. Kita pun bersyukur dengan Allah Ta'ala bila ada orang usaha nak laksanakan. Tetapi terlaksana ke ataupun tidak, serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang kita hasratkan, tapi tak semesti kita dapat. Betul? Kita ni kadang berhasrat satu benda, kita nak satu benda, sampai mati kita kadang-kadang tak dapat. Itu benda biasa. Bukan cerita kita. Nabi SAW pun begitu. Nabi SAW masa duduk dekat Madinah, Nabi SAW ni pernah sebut pada Siti Aisyah, yang Kaabah ni tak tepat pada tapak dia. Tak serupa bangunan tu seperti yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Lepas runtuh masa sejarah sebelum Nabi SAW dilantik jadi Nabi tu, orang buat Kaabah tapi duit tak cukup. Jadi tempat tu tak tepat dengan bentuk Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Nabi selalu bagi tahu oleh Siti Aisyah, dia akan buat serupa dengan bentuk Nabi Ibrahim AS buat. Tiba-tiba bila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi SAW tak terbuat. Bila Nabi dah terus buat, sampailah Siti Aisyah tanya Nabi, kenapa tak buat? Nabi SAW pula bagi jawapan, laula hidatani qaumiki bil kufri la fa'altu. Kalau tak kerana kaum kamu baru saja meninggalkan kekufuran, aku buat lama. Tapi disebabkan orang yang perangai jahiliah dulu ada lagi. Kalau dulu bergaduh nak bubuh Hajar Aswad, pun bergaduh sampai hampir pertumpahan darah. Cuba bayangkan kalau kita runtuhkan Kaabah lagi gaduh sekarang. Jadi Nabi Muhammad KAB itu sampai ke wafatan Nabi SAW. Sampai wafat pun Nabi Muhammad tak sempat nak buat. Maknanya ada benda Nabi Muhammad berhasrat nak buat, sampai wafat pun Nabi Muhammad tak sempat nak buat. Berlaku lain. Macam kita ni dalam bulan Muharram, Nabi SAW puasa pada 10 Muharram. 10 Muharram sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. 10 Muharram ni amalan Nabi SAW. Sebelum Nabi dilantik jadi Nabi tu, Nabi puasa dah 10 Muharram ni. Tiba-tiba bila Nabi dilantik jadi Nabi, kemudian diwajibkan supaya berpuasa bulan Ramadan. Masa itulah Nabi Muhammad jadikan puasa 10 Muharram sebagai sunat sahaja. Sebelum tu jadikan satu benda yang mesti kena buat. Jadi Nabi SAW ni pergi ke kalangan orang Yahudi. Dekat Madinah ada orang Yahudi. Di Madinah tu ada orang Yahudi. Dan tengok orang Yahudi dan Arab sendiri pun orang puasa pada 10 Muharram. Dan Nabi SAW tanya, ni kenapa dia puasa 10 Muharram ni? Orang Yahudi pula bagi tahu, Nabi Musa AS selamat daripada Fir'aun hari ni, hari 10 Muharram. Jadi kira sambutan ni, ulang tahun, peringati balik kan. Bila dia kata macam dia cakap macam tu, Nabi SAW bagi tahu, kami orang Islam lagi afdal sebenarnya mengikut Nabi Musa berbanding kamu. Nabi SAW berisytihar pada para sahabat supaya berpuasa pada 10 Muharram. Bila puasa 10 Muharram, ada pula sahabat Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah SAW sendiri pernah sebut khalifu al-Yahuda wal Nasara? Kita ni jangan sama Yahudi Nasrani, kita Islam, Yahudi lain, Nasrani lain. Kalau puasa 10 Muharram, dah kata Yahudi, dah kita ni kira ni. Macam mana Rasulullah? Nabi kata macam inilah, tahun depan kita puasa pada 9 Muharram.
Tasu'a dan Ashura. 10 tu panggil Ashura, hari 9 kita panggil Tasu'a dia panggil. Tahun depan kita puasa pada 9 hari bulan. Tapi tak sempat datang tahun depan, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Maknanya ada benda Nabi Muhammad berhasrat nak buat, sampai wafat pun Nabi Muhammad tak jaya nak buat. Itu biasa biasa tu. Anak masa belajar di Mesir tu, ada niat nak kahwin orang Arab. Anak lah cerita ni, ada niat nak kahwin orang Arab, niat dia, niat. Dan memang dapat awet Arab cerita ni. Memang dapat kawan-kawan, tapi tak dapat kahwin orang Arab. Tak dapat kahwin orang Arab, dapat kahwin dengan orang Malaysia, muka-muka iras-iras Arab pun jadilah. Jadilah kan. Nak bagi tahu hasrat ya. Hasrat ni semua ada inspirasi, semua ada niat. Tapi niat tercapai atau tidak serah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu malam balik rumah lapar nak makan. Mulut ni orang kata bagi lecah. Mulut tu rasa nak makan ikan syakap 3 rasa. Mulut tu malam tu. Balik pukul 2 pagi, 3 pagi, bini tidur habis dah. Nak suruh bini masak 3 pagi bukan dia tu. Kita pun cakap rumah, bagi kita keluar makan nasi kat luar lah. Nak makan syakap 3 rasa. Rumah kita pun boleh lah. Basuh-basuh muka lebih kurang, naik kereta turun pergi cari kedai makan. Nak makan ikan syakap 3 rasa. Pergi 1 habis, pergi 2 habis, pergi 3 habis. Last kali masuk kedai keempat, ikan syakap tak ada bang. Kalau ikan kembung ada, biarlah kembung masak 3 rasa pun jadilah. Maknanya kadang-kadang berhasrat tu. Tapi hasrat tu kadang-kadang tak tercapai. Tapi walaupun bagaimanapun dapatlah, walaupun tak siakap 3 rasa, kembung 3 rasa pun jalan lah. Usaha ke arah itu ada. Masalah tercapai atau tidak, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ni. Kita perlu cuba juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Hasrat nak buat memanglah sebagai orang Islam. Orang Islam bisa ada niat berusul ke arah itu tu adalah. Tapi nak bagi jadi betul tu, semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa kita nak buat tu ada halangan lah, tentangan lah, perlembagaan lah, pula macam-macam lah. Kalau nak cerita, nak kira kan. Akhir sekali kita boleh buat undang, tapi pelaksanaan tak boleh dilaksanakan, dan kita tak tengok pelaksanaan sampai mati. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha ke arah itu tu mesti kita buat. Itu kaedah itu kan, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Islam, bahasabna hisaban syadida. Kami ni takkan bagi azab tau, kecuali kami akan hisab satu persatu. Dan rupa-rupa ni Allah Ta'ala yang maha tahu tu pun siasat. Dia nak ajar pada kita secara simbolik ya, secara tersiratnya. Dia nak ajar pada kita yang kita tu sendiri kalau nak buat satu benda, nak buat tuduhan ke, nak buat apa-apa pun, buat siasatan dulu. Jangan terus tuduh. Tak boleh. Sebab itu bukan cara yang betul. Sebab kalau bertuduh tanpa bukti yang kukuh, bimbang-bimbang orang tak bersalah dituduh sebagai bersalah. Wala'iyahillah. Itu tak kena tu. Sebab tu macam kita orang Islam ni, sewajarnya kita tak boleh sokong ada satu undang namanya ISA. Tak boleh. Macam mana kau boleh tangkap orang dalam keadaan kau tak sesat, lepas tu bubuh kawan tu dalam penjara sampai 5-6 tahun. Itu tak betul. Sebab sifat Islam itu kena sesat. Itu sifat Islam. Allah Ta'ala maha tahu pun sesat. Kita maha bodoh ni, gila kena sesat. Nampak? Gitu. Macam cerita 3-4 hari ni berlaku. Seorang ustaz dekat Pahang, penguat puasa Pahang, Ustaz Rafli, kena tembak mati. Orang tu pintu rumah pagi tu dia pun keluar, bom tembak 3 butir peluru, hamba Allah ni meninggal. Kita doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan syahid kepada dia lah. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang kerja penguat kuasa agama, dia bukan duduk saja, orang yang bertindak. Dia rajin bekerja. Dia tak boleh tengok ada rumah pelacur-pelacur sebab dia pergi bertindak. Ada orang ni kapal duduk dalam kereta tu sinar, dia cepat-cepat pergi tangkap. Patang lipat pergi. Dia orang nama Ustaz Rafli. Cumanya ada 2 isu pula yang dia selalu agresif, iaitu 2 isu. Yang pertama isu Syiah, satu lagi isu Wahabi. Isu Syiah pun dia radikal, dan juga isu Wahabi, dia cepat-cepat pergi tangkap. Ni orang nama Ustaz Rafli. Tiba-tiba dengan cerita dia kena tembak mati. Kita dia pula kadang-kadang orang Islam mudah sangat begitu. Dia mesti orang Syiah buat kerja ni. Relax dulu. Jangan tidur terus. Bahaya. Sana. Orang tu tak tahu pada ekor kita tidur dah. Kawan tu pakai. Orang tu terlibat. Jangan. Kenapa kita tidur dia orang Syiah buat? Sebab pakai jubah warna hitam. Orang pakai jubah hitam tak seperti ni Syiah. Jika baru dia jubah hitam. Itu sunyi kuat tu. Kita bagi tahu. Janganlah tidur orang tu. Pasal dia mudah sangat nak duduk. Dia pakai jubah. Bila pakai jubah ni mesti yang Islamis takkanlah orang-orang yang terlibat dengan dengan zina, orang terlibat dengan rumah pelacuran dia pakai jubah, dia buat alasan macam tu. Syekh tak pelik tau. Tak pelik. Kerana dulu ingat
masa pilihan raya, tak maaf bukan cerita politik tapi nak buat misal. Masa pilihan raya hijau dulu 2007 lebih kurang. Ana pergi kempen sebab kita pun main-main sikit dengan politik ni kan. Pergi kempen. Ada seorang kawan anak masa tu penamaan calon, dia pegang botol air ni, dia geram sangat yang sebelah tu, dia nak balik, dia tengok geram, dia balik botol. Tapi macam mana dia nak mengelak supaya orang tak tahu yang balik tu macam mana nak buat. Dia balik, lepas dia balik dia kata, "Wait, siapa balik?" Mana dia balik? Dia balik, "Wait, siapa balik?" Orang cakap, "Siapa balik? Mana dia balik?" Orang panggil cara nak mengelak daripada orang tahu yang dia buat. Supaya juga orang buat dia nanya, nak tengok orang. Macam mana nak mengelak daripada orang kata dia tengok? Cara dia pakai dua, biar orang lain kenal. Nampak tak? Biasalah tu strategi nak buat jahat. Strategi nak buat jahat. Nak faham strategi buat jahat ni, kena tengok cerita kartun. Detektif Conan. Tengok kartun tu. Anak suka tengok kartun tu lah. Cerita dia. Tapi nak bagi tahu, biasalah orang nak belajar orang ni. Dan kita pula jangan terus menuduh. Ini orang Syiah buat. Kalau kita kata orang Syiah buat, nanti orang Syiah jadi marah. Orang Syiah kata lah, kami tak tembak pun. Kau kata kita tembak. Tak apalah, kami kita tembak semua. Kan jadi mahal. Saya pasal kebebasan. Orang Sunni pula marah pergi tembak orang Syiah. Gaduh Syiah Sunni. Tumpah pertumpahan darah. Wal'iyadu billah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya benda macam ni jangan berlaku di tempat kita. Benda ni berlaku kat Pakistan. Benda ni berlaku kat Mesir tu. Ni cerita ni. Dia belajar orang politik jahat nak tutup dia punya kejahatan macam mana nak buat. Dia libatkan isu mazhab. Nawaz Sharif tu rasuah. Mana tempat tak terlibat rasuah? Semua terlibat rasuah. Dia orang nama Nawaz Sharif tu, Pakistan punya presiden tu lah. Tiba-tiba syaswak apa-apa cerita rasuah dia. Esok tu orang pergi tembak 7 orang Syiah dekat masjid Syiah dekat Pakistan. Tembak mati orang Syiah tu, ini semua sunyi dia perangai. Bergaduh sunni Syiah tumpahan darah pula sampai setahun. 2 tahun kemudian orang buat setetan. Apa yang pergi tembak 7 orang Syiah bukan orang sunni. Yang tembak dulu orang Nawaz Sharif. Nak tutup kejahatan macam mana nak buat, dia belajar orang. Jadi disebabkan kita tu mudah sangat nak menuduh, akhir sekali berlakulah pertumpahan darah di antara satu dengan yang lain. Dan kita kena ingat Allah Ta'ala sendiri dah ajar dalam Quran, "Fahasabna hisaban syadida." Allah Ta'ala yang Maha tahu pun hisab. Dia selidik dulu. Kita pun serupa, apa-apa pun kena selidik dulu. Bukan repat tanda pasal. Mengingat insya-Allah. Isu Syiah, isu lain lah. Masalah. Ada masalah tak payah jadi Syiah lah. Ni ustaz dia cerita Syiah. Apa betul tak? Syiah tak payah jadi Syiah, jadi Sunni. Yang Sunni ni pelabak lagi nak amal. Tak sempat nak amal Syiah ni, Sunni pun nak amal, Syiah pun nak amal. Ustaz tu nak amal tu. Tak payah amal Syiah, amal Sunni pun. Itu pun pelabak lagi tak sempat nak amal. Insya-Allah kita tak. Dan Allah SWT akan bagi azab. Allah Ta'ala akan bagi azab pada orang yang lawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah Allah Ta'ala, kita dah kupas dalam kuliah kita lepas. Cuma ulang balik insya-Allah. Tak. Ayat kita nak baca pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala sebut a'addallahu lahum 'azaban syadida. Fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kata Allah, a'addallahu lahum 'azaban syadida. Telah menyedialah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, untuk orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi tadi, orang yang lawan Allah, lawan Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala bagi azab, pendetilan terhadap azab macam ni. Allah Ta'ala sebut a'addallahu lahum azaban syadida. Telah menyedialah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka azab yang hebat, kata Allah. Ayat ni yang pertama Allah Ta'ala nak tunjuk yang dia tu hebat. Allah Ta'ala dia punya hebat, bukan nikmat saja dia bagi pada kita, azab pun dia bagi. Ni kadang-kadang kita ni tak seronok cerita pasal baik Allah. Terlupa yang Allah Ta'ala ni ada part-part yang kalau kita dengar nama ni kita pun tak syok nak dengar. Kita dah dengar nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, syok dah dengar, pemurah, penyayang, maha pemberi, maha menerima taubat. Kita dengar pun okey lah, seronok dengar nama Allah. Tapi kita terlupa ada nama Allah Ta'ala ni Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Tuhan yang maha jabbar. Al-Mutakabbir, Tuhan yang maha takabur. Kita jumpa orang takabur macam mana? Dia bercakap, orang tak layan tu kan. Allah Ta'ala ni ada time-time dia takabur dia. Takabur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu manusia tak boleh jadi takabur. Kalau ada manusia takabur, bermaksud dia telah ambil sifat Allah SWT. Itu tak boleh tu kan. Takabur ni haram, tak boleh.
Iblis laknatullah alaih dicelakakan oleh Allah SWT kerana takabur lah. Amma wastakbara wa kana minal kafirin. Ingkar dan takabur. Takabur lah muncul sebab kau boleh ingkar. Allah Ta'ala ada sifat takabur dan pandang dia nak takabur. Sebab dunia ni dia punya. Apa benda yang tak ada kat dunia ni bukan dia punya. Semua dia punya. Itu Allah Ta'ala. Kalau dia nak takabur, padan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ni saudara duk rongkai Allah Ta'ala ni maaf penyayang, lupa yang Allah Ta'ala ni ada nama yang kalau kita dengar kita jadi jam. Kita dengar takabur jadi takut sikit. Allah Ta'ala Al-Jabbar yang Guru ni Aziz dulu itu terjemah sebagai Samsing. Betul terjemah tu betul sebenarnya Samsing ni betul. Ada orang kata takkan kot Allah Ta'ala bersifat Samsing, tentu Allah Ta'ala sifat takabur. Super ya super. Tapi adalah cara terjemahan tu. Jadi ada nama-nama sebegini tau yang kita dengar tu tak apa sedap nak dengar. Itu biasa. Dan Allah SWT ni bila dia pamerkan sebegitu, apa yang kita kena ingat? Berhati-hati. Bila Allah Ta'ala pergi sebut yang baik, kita pun nak dekat dengan dia. Bila sebut yang tak baik, azab contoh, takabur dia, jabbar dia. Bila kita dengar tu, ya Allah, takutnya ada maksiat, takutnya nak zina, takutnya nak curi, takutnya nak khina orang, takutlah nak lepak harta orang. Takut tu sebab apa? Bila kita dengar ada nama Allah SWT yang tak berapa sedap nak dengar tadi. Nampak? Ni kaedah bila Allah Ta'ala berinteraksi dengan manusia saja. Yang kedua, ayat ni Allah Ta'ala dia nak bagi orang Quraisy ni gerun, duk lawan sangat Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy duk lawan Nabi itu pasal asal lawan. Duk lawan, bukan orang Quraisy dah, orang Arab, orang Yahudi lawan. Duk lawan Nabi, duk burukkan Nabi, macam-macam dia buat pada Nabi SAW. Allah Ta'ala ni dia buat satu ayat, a'addallahu lahum azaban syadida, telah menyediakan Allah Ta'ala untuk mereka azab yang hebat. Bila Allah Ta'ala kata macam tu biar kita dengar tu, jadi Allah Ta'ala macam nak menggerunkan hati pokok ni. Kau dia lawan Nabi Muhammad, yang Nabi ni kekasih aku, mudah-mudahan kau lawan lawan maknanya kalau kau lawan juga kau mampus. Macam tu. Dan salah satu kaedah untuk orang nak stop orang buat benda jahat ni, antaranya bagi orang gerun. Betul. Macam kita lah, anak budak-budak dah main motor angkat tayar contoh, kita fikir macam mana nak bagi budak ni berhenti angkat tayar. Kita pun buat satu program, panggil budak-budak datang masjid, dia pun duduk dalam masjid, ataupun kita ni orang terlibat dengan Jabatan Agama Islam, pergi tangkap budak-budak ni, letak satu tempat, kita pun pasang video tu apa? Video orang accident sampai terputus kepala contoh. Kadang-kadang ada video dalam YouTube tu, orang accident sampai terputus kepala, kaki putus. Kita pergi pasar depan mati dia tengok, jadi gerun dia pun. Lepas tu tak jadi angkat tayar. Nampak? Kaedah bagi orang gerun. Biasalah. Kaedah kadang-kadang bukan Allah Ta'ala dia buat, kita pun buat. Macam kerajaan ni nak marah pada ayat dia kalau buat satu benda yang bercanggah kerajaan. Tengok undang. Dia ukur ayat dia macam-macam. Kau cakap lebih-lebih, saman contoh. Nampak? Kalau buat lebih-lebih, ISA. Dengar jadi takut. Tujuan nak menggerunkan. Allah Ta'ala pun macam juga. Tengok orang nak lawan Nabi Muhammad ni berasap sangat lawan. Allah Ta'ala bagi gerun. Macam mana cara Allah Ta'ala bagi gerun? Dia buat keluar cerita pasal azab ni. Aku ni lah, kata Allah, aku ni Allah Ta'ala ni lah yang menyediakan azab. Azab Allah Ta'ala syedid, hebat. Bila dengar tu, alamak, stop sikit nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah Allah gitu. Kemudian sambungan ayat kata Allah Ta'ala, fattaqullah, takutlah kamu pada Allah. Tengok Allah Ta'ala punya style cakap. Dia takkan ukur sesaja ukur, dia akan bagi nasihat pula. Ini cara kan. Dan kita pun macam tu. Ni kadang-kadang kita nak marah anak kita, dia buat benda jahat. Kita marah-marah, kita ukur. Lepas tu kita tak bagi nasihat, sedap. Allah Ta'ala ni dia bagi, dia ukur tau. Dia bagi azabnya begini. Tapi dia bagi nasihat, takutlah pada Allah. Nampak cara Allah Ta'ala. Kita lah marah budak-budak dah kat tayar, apalah kau kena ingat jatuh motor ni, pecah kepala putus, kaki putus. Dia cakap macam tu. Lepas kita dah sebut cara naik motor yang betul. Ajar pula macam tu. Naik motor betul ni macam ni, start ni, lepas tu prem minyak ni macam ni. Kita ajar yang betul tu. Naik kereta tu pula, cara naik kereta yang betul macam mana. Ajar. Barulah nampak rahmat tu. Dan memang Allah Ta'ala itu. Sebab itu Allah Ta'ala bila kita baca dalam Quran, dia kalau ada cerita syurga, dia tak akan habiskan cerita syurga, dia akan keluar buat cerita neraka. Bacalah yang ada pun. Dia cerita pasal neraka, betul, kita ingat habis dia keluar buat cerita syurga. Kalau masuk ayat dia mula ke cerita syurga, ada orang keluar buat cerita neraka. Dia mesti compare dua perkara supaya ada keseimbangan.
keseimbangan, al-mi'yar wal mizan, keseimbangan. Islam ni agama yang ajar kita keseimbangan. Islam ni satu agama yang ajar pada kita keseimbangan. Ingat tak? Kita hari ni kita tak ada seimbang tau. Manusia pada hari ni tidak ada keseimbangan. Sebab itu kadang-kadang tempat-tempat jadi kita pun jam kadang-kadang itu ke tempat tersebut. Jadi sekarang lah orang bincang pasal gula naik. Tapi gula naik, tahap kehidupan kita tak naik. Itu masalah. Macam mana barang naik tapi gaji tak naik. Itu tidak ada keseimbangan. Dan akhir sekali rakyat akan jadi masalah. Nampak? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun kelaparan. Macam mana dia buat keseimbangan? Datang bencana. Bencana dia buat amal maja'ah tahun kebuluran. Dia nak seimbangkan keadaan dia sebagai pemerintah dengan rakyat. Caranya adalah kalau rakyat lapar, dia turunkan gaji. Atau Umar Khattab, dia turunkan gaji. Tiba-tiba tengok rakyat lapar lagi, tak payahlah, tak payah gaji-gaji, tak payah. Lepas tu bukan sekadar tak ada gaji, dia tak makan dia sendiri lapar. Dia dapat tahu antara tempat yang lapar ni bukan Madinah Mekah dia. No, kat Syria pun lapar. Dia pergi kat Syria, pergi tengok keadaan rakyat dia dekat Syria. Sampai dekat Syria tu pula, dia jumpa seorang makcik. Makcik tu lapar, dia pergi tanya khabar makcik tu, apa khabar makcik? Makcik ni pula, dia tak kenal Umar, muka Umar tu. Dia hanya kenal nama Umar Al-Khattab. Tuan tak kenal. Yelah makcik dia tak bersuara khabar, bayar. Makcik tak baca pula pusat Malaysia lagi spoil banyak lah. Okay, baca lah sosok khabar lain nama. Dia baca, tengok RTA TV3, RTM TV3. Buka lah sekali-sekali Astro ke, ataupun nampak cantik sikit buka internet tengok kat YouTube ke. Barulah buka sikit ini tengok satu channel. Tak cerdik banyak lah. Dia cerita makcik ini nak jadi. Dia kenal nama Umar, Tuan Umar tak kenal. Bila tak kenal, Umar datang, Umar tengok makcik tak kesian. Makcik, Umar pergi ke makcik tanya macam apa khabar. Umar makcik tu kisah boleh. Dia kata aku ni lapar tau. Umar tu kat Madinah tu duk makan banyak kenyang. Akhirat nanti aku nak jumpa Allah, aku nak cakap dia ni kenyang. Dia tak sedar yang cakap depan Umar. Umar depan ni kalau kita lah kena sound sakan lah makcik tu. Makcik tahu tak saya ni Umar tahu tak? Oh kalau kita lah tu. Umar tak marah, Umar diam. Dia diam, dia renung makcik tu. Dia tak lama dia pegang, dia pergi. Bila dia pergi tu, dia sedingin lagi. Dan pegawai-pegawai kerajaan ni, kenapa kau lagi pula Umar? Aku sedih lah. Rakyat aku lapar, dia bagi makan ke rakyat. Padahal masa dia cakap dia sedingin pula lapar. Nampak keseimbangan. Keseimbangan dibuat oleh orang dulu. Maka tidak heran kita akan nampak macam mana Islam itu dikagumi pada zaman itu. Orang kagum dengan orang Islam pada ketika itu. Hari ini orang tak kagum. Sebab apa? Sebab kaki rembat begitu. Itu masalah. Rembat kalau sikit tak apa. Banyak pula tu. Itu lagi masalah besar. Macam nak bagi tahu macam mana orang nak respect kita tu kadang-kadang. Itu satu masalah yang kadang-kadang kita orang Islam kena fikir. Keseimbangan. Allah Subhanahu Wa Taala ni ajar kita keseimbangan. Jadi bila Allah Ta'ala cerita pasal neraka, dia akan cerita juga syurga. Keseimbangan. Kalau cerita syurga, dia takkan lupa cerita pasal neraka. Dia cerita dulu. Kenapa? Keseimbangan. Kalau kita ni kadang-kadang nak bagi nasihat ke orang, cerita tentang kau ni macam celaka, kau ni haprak, untuk kawan tu pakai mat. Jangan, kadang-kadang kawan tu ada salah. Kalau kita keluar cerita salah adalah masa sama, kita keluar cerita baik. Supaya bila kita cerita buruk dia tu mungkin dia rendah sikit, dia punya semangat rendah. Kita cerita baik, dia naik balik semangat dia. Cara berinteraksi dengan manusia. Keseimbangan. Benda tu dia ajar di dalam Al-Quran. Gitu. Okey, fattaqullah, takutlah kamu pada Allah. Takwa ni dia ada yang berbentuk dari orang syirik dan satu lagi pada orang maksiat. Dia tak sama. Kalau orang syirik, bila sebut takwa, standard takwa, suruhan takwa pada orang syirik ni supaya dia tidak syirikkan Allah. Jumpa orang kafir kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tak, kita nak sebut ittaqullah pada orang kafir tak apa tau. Jangan nak ingat ittaqullah sebut orang Islam je. Tak, orang kafir nak sebut ittaqullah tak salah. Tak salah. Jumpa kawan-kawan kita orang Islam sebut ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tak apa. Kat orang Islam nak gila-gila kena sebut, kan? Orang Islam sebut ittaqullah. Tapi masalah pula Malaysia sebut ittaqullah, dia kira dulu dekat Semen-Man. Begitu pula dia tu. Ini masalah orang Islam lah. Dia rasa bukan orang Malaysia, orang Islam. Anak masa belajar di Mesir, anak naik bas. Ada seorang Pak Arab ni. Dia Arab Mesir, dia tak cakap bahasa Arab Quran. Arab Mesir ni dia cakap bahasa Amiyah Al-Misriyah. Dia akan cakap bahasa Arab kampung. Arab kampung. Macam kita orang Malaysia, dia tak cakap bahasa Malaysia Kuala Lumpur.
Dia cakap bahasa Melayu Kelantan, bahasa Melayu Kedah. Yang kalau kita dengar kadang-kadang orang yang belajar bahasa Melayu Pelumpur tak faham bahasa Melayu Kelantan. Dan memang ada kan. Kawan anak seorang orang Perak belajar dekat pondok Depok Tapak Pasir Mak Kelantan. Hari pertama masuk kelas dengar Tuan Guru Haji Abdullah, Allahyarham. Tuan Haji Abdullah Depok Tapak ni mengajar, tak faham begitu. Padahal Tuan Haji dah cakap Melayu, tapi Melayu Kelantan, Melayu Kelantan pekak sekali tu. Kalau bulan tu kita sebut bulan boleh. Habis lepas ke idgham al-gunah habis naik kan. Mantap kat tu. Botol-botol macam ni tak pakai botol, pakai jebur. Ni jebur dia pergi. Kalau buah anggur dia tak panggil anggur, dia panggil buah cabai. Cuba bayangkan orang Perak yang tak pernah dengar cakap Kelantan, tiba-tiba pergi dengar kuliah ustaz cakap Kelantan pekat. Cakap Kelantan tak lagi, cakap Kelantan pekat masalah dia. Betul tak? Kelantan pekat dia dengar apa dia lah. Dia belajar habis kuliah, pergi jumpa kawan-kawan kat luar, kata aku tak faham hari ni. Pasal ruki hari ni masuk kelas. Dia kata kenapa tak faham? Dia kata pasal Kelantan begitu senang. Kau tak apalah kau orang Kelantan. Kau orang Kelantan betul aku faham. Yang kawan tu tak faham. Jadi dia bahasa tu kan. Arab tu Arab kan. Arab Mesir. Dia kadang dia cakap, dia tak cakap bahasa Arab Quran. Kita dekat sini belajar bahasa Arab Quran, dia berapa belajar. Kaifal hal untuk kita. Kaifal hal masbukal karim. Cakap Arab. Kita sampai kat negara Arab, kita rasa syok hari ni boleh cakap Arab. Jumpa Pak Arab pantang dia muka Arab. Kaifal hal sekali. Kaifal hal. Bukan Pak Arab kan. Masbukal karim. Min aina anta tadhhab. Cara sembang. Cakap Arab Quran. Rupa-rupa Arab Mesir dia tak cakap macam tu. Dia tak cakap macam tu. Yang dia cakap kaifal hal tu dia kata Aizin. Apa ni? Aizin Mazaturi. Kau nak apa Mazaturi tu? Aizin. Mana buat Arab. Naik bas sekali. Naik bas ada seorang Pak Arab cakap banyak. Pompang cakap. Kita kapan selama buruk Pak Arab cakap banyak. Dia adalah 2-3 orang bersembang, pompang cakap. Kita pun geram sangat pergi kat Pak Arab. Kita baca satu perkataan salafus salih. Man kasura kalamuhu kasura sabtuh. Wa man kasura sabtuh kasura dhunubuh. Man kasura dhunubuh fannaru awla bih. Barang siapa yang cakap banyak, maka banyaklah silapnya. Kalau banyak silapnya, banyaklah dosanya. Kalau banyak dosanya, neraka lah paling utama bagi dia. Bacalah satu perkataan salah. Arab Mesir ni, bila dia dengar kita cakap bahasa Arab Quran ni, Arab Mas Pusha ni, dia dengar, dia kata apa? Sadaqallahu alazim. Allah menyarah. Contoh di Arab tu dia lain sikit lah Pak Arab ni kan. Dia kita cakap baca Arab Quran, dia dah buat ngaji kat kita lebih kuat. Dia cerita orang Arab lah. Tak apa, dia nak bagi tahu. Ni kita nak bagi tahu, dia cerita pasal taqwa ni. Bagi orang Islam, orang yang mukmin, dia lain tau. Kalau pada orang kafir kita sebut ittaqullah, faham ni kita mengajak orang tu kepada Islam. Kalau kau syirik pada Allah, jangan kau syirikkan kepada Allah. Tapi kepada orang Islam kita nak sebut ittaqullah, tak apa. Dan kalau ada orang sebut ittaqullah tu jangan kita apa sebaik banyak buat itu lah. Kan macam ada satu filem Mami Jarum apa nama filem? Mami Jarum lah, ingat lupa rambut tak tengok. Kan filem tu. Orang tu kata minta maaf, dia kata apa? Dia kata raya minta maaf. Dia punya faham tu minta maaf mesti raya. Kalau tak raya maka tidak ada minta maaf. Cara faham kan. Kita ni jumpa kawan-kawan semua ittaqullah apa tak sebut Jumaat ni. Dosa macam tu. Relax bro. Relax bro kan. Sebenarnya ittaqullah ni pasal pada takwa pada Allah SWT ni. Mana-mana pun bila-bila pun kita begitu. Khutbah Jumaat sebab rukunnya. Sebabnya rukun. Lain daripada tu tak rukun. Tapi kalau kita nak bagi tahu afdal bagus. Pesan supaya orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Sama ada orang Islam ataupun kepada orang tidak Islam. Ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut fattaqullah ni pada siapa? Ya ulil albab allazina amanu. Kata Allah, takut pada Allah ni wahai orang yang ada ulul albab. Ulul albab bukan Ahmad Albab. Itu benda ni. Ahmad Albab yang tu Ahmad Pintu. Cerita piramid lah. Yang disebut ulul albab. Albab di sini bukan mana pintu tau. Faham pula ulul albab sini, oh ini pintu. Tak. Dia lain. Albab dengan albab, cerita sama albab tu lain. Dua kalimah nampak macam sama, maksud berbeza. Dan memang bahasa Arab, pintu tu dia bagi pak pintu. Albab pintu. Tapi ada satu lagi al-albab, bukan ni al situ. Nampak kan? Al-albab tu lain. Al-albab ni
maksudnya benda yang ada dalam diri manusia. Kita nampak manusia tu yang tersirat, kita nampak ni kan. Tapi ada benda kita tak nampak kat dalam. Itu dia panggil albab. Dalam hidup kita ni dia ada kish, dia ada look. Istilah Arab ni. Kalau orang belajar ilmu falsafah Yunani, dia akan jumpa istilah exoteric dengan esoteric. Atau orang belajar falsafah pula. Cerita falsafah pakai menong pula hari ni. Kan? Dia ada yang luar, ada yang dalam. Kita di sembahyang, ada yang dia punya look dia ada kish, dia ada kish kulit. Sembahyang tu apa dia? Nampak rokok tu. Sujud tu, iktidal tu, baca Fatihah tu. Tapi dalam kadang kita ada kish tu, ada kulit bagi sembahyang. Namanya rokok sujud tu, dia ada look, dia ada dalam dia. Apa dalam dia? Khusyuk dia panggil. Nampak? Khusyuk ni orang tak nampak. Mana boleh menentukan orang tu khusyuk ataupun tidak? Hatta orang yang sembahyang tu pun kadang dia pun tak tahu dia khusyuk atau tidak. Yang tahu dia khusyuk tidak ni Allah Subhanahu wa taala. Berusaha ke arah khusyuk itu kena buatlah. Tapi khusyuk tu sukar nak didefinisikan. Khusyuk ni kita boleh tak ada anak sembahyang khusyuk. Woi, betul ke? Rasa macam tak khusyuk je. Sebab apa masa tengah sembahyang orang duk sembang, kita tahu orang sembang apa? Tengah sembahyang orang sembang, perempuan sembang. Habis sembahyang dengar. Aku tahu komentar daripada dia sembang tu. Jawapan dia begini-begini. Maksudnya masa kawan tu sembang, dia layan orang tu cakap tak khusyuk. Kalau dia kata dia khusyuk sekalipun, kita pun sukar nak kata betul ke Muhammad dia khusyuk ke tidak. Dia sukar nak didefinisikan sebab benda tu tidak nampak dilihat. Benda yang tak nampak dilihat itu dipanggil albab. Faham? Yang tak nampak dilihat itu dipanggil sebagai al-albab. Bila sebut al-albab ni, dia ada banyak maksud. Yang pertamanya akal. Yang kedua nafsu. Yang ketiga ni jiwa. Ada pula satu lagi nak tambah, psikologi. Hidup manusia ni Syekh, dia tak boleh lari daripada akal dan nafsu. Kadang-kadang orang timbul persoalan, apa beza akal dengan nafsu? Ingat ya, akal ni dia bukan sumber ilmu. Akal ni alat untuk memahami ilmu. Itu kena ingat. Ilmu, sumber ilmu ni wahyu. Apa lagi? Alam yang kita tengok. Bila kita tengok ni akal kita bergerak, kita berfikir buat satu kesimpulan. Kesimpulan perap masuk dalam hati. Itu dibagi sebagai ilmu. Hati itu sebagai simpanan ilmu. Allah Ta'ala ajar sebenarnya Al-Quran sebenarnya lah. Tak apalah. Dia nak bagi tahu akal. Dan akal ni sebenarnya dia tak bercanggah dengan wahyu. Akal ni sebenarnya tidak bercanggah dengan wahyu. Dan kita tak faham itu masalah bodoh kita, bukan benda itu bercanggah dengan akal. Bodoh kita. Sebab akal manusia ni terbatas. Tapi sampai satu ketika kemudian dia boleh faham. Orang dulu dia tak pernah faham tau kenapa haram nak makan babi. Tapi sekarang dah faham lah. Kenapa haram makan babi. Orang dulu kalau kita bahas tentang yang kita ni ada macam mana kita nak berinteraksi, namanya wahyu antara Nabi Muhammad dengan Jibril AS kan. Macam mana Jibril dia boleh berinteraksi dengan Nabi Muhammad, kita tak faham dulu. Sekarang dah faham dah. Sebab apa? Sampai sekarang dah handphone. Kawan seorang duduk kat Mesir, kita seorang duduk kat Malaysia, boleh telefon, siap ketawa lagi. Orang dulu tak ada Facebook, hari ni dah ada Facebook. Betul kan? Maksudnya berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam raib alam tu memang boleh berlaku. Hari ni orang faham, dulu orang suka nak faham. Sebab apa? Berfaktorkan dengan teknologi berupa orang buat kajian dan akhir sekali banyak rahsia-rahsia alam yang dibuka oleh Allah Ta'ala yang asalnya dulu orang kata tak rasional, tak logik dengan akal, habis orang kata logik lah. Fahamnya, benda tu memang logik. Tak faham bukan kerana benda tu tak logik, kita je bodoh. Dua benda beza tu. Nampak? Al-Haq itulah yang dikatakan sebagai akal. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pentingkan pengamalan akal. Dan kalau kita tidak memanfaatkan akal, orang yang ada harapan surga, la'ilbillah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat 10. Kata Allah, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kata Allah, sekiranya kami tidak mendengar dan kami tidak menggunakan akal, nescaya kami bukan ahli neraka. Maksudnya ahli neraka ni orang yang tidak memanfaatkan akal. Akal ni perlu dimanfaatkan. Dan sebenarnya akal ini antara alat yang terbaik untuk nak kenal Allah SWT. Bukti banyak. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, akal untuk nak mengenal Tuhan.
Begini berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS, tadi ada masalah bapak dia. Masalah bapak dia tokek buat patung soal. Zaman dulu, kalau orang ada patung sebab berada, yang tukang buat bapak dia kan masa tu. Kalau bapak dia hidup hari ni, mungkin tokek bapak dia buat tu. Cerita nak cerita ayah Nabi Ibrahim AS yang bernama Azar. Ada ulama khilaf lah, ada orang kata itu bapak dia, ada ulama kata itu bapak saudara dia. Wallahu a'lam. Tapi walau bagaimanapun, Quran sendiri dia sebut yang Ibrahim AS ni, dia pernah bertembung dengan bapak dia tadi. Pasal apa? Dia pergi buat patung. Ni semua kerja syirik semua ni. Ini semua kerja buah-buah semua laku semua ni. Bapak ni marah, orang tak keluar anak. Ibrahim AS dia keluar daripada rumah, dia masuk dalam gua. Masa tu dia berfikir tentang Allah. Siapa Allah? Siapa Tuhan? Dia menggunakan akalnya dengan melihat kepada alam untuk mendapatkan kesimpulan bahawasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang kita kena sembah. Macam mana dia buat? Dia tengok bila datang malam, bulan cantik, Tuhan pun. Tiba-tiba tergelam bulan, dia kena takkan Tuhan tergelam. Naik pada matahari, lagi besar, lagi cut, lagi cantik. Bila cantik kata yang ni Tuhan pun. Bila datang malam, tergelam matahari, Tuhan bukan jadi tenggelam, datang pula bintang. Tengok bintang cantik, yang ni pun Tuhan. Bila datang siang, tenggelam pula bintang. Akhir sekali Ibrahim AS mengungkapkan satu kalimah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanif, aku ni bersih, aku ni tidak syirikkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Maksudnya Ibrahim AS dia dah ajar kepada kita macam mana kita nak kenal Allah menggunakan akal. Gunakan akal, tengok alam, fikir mesti ada kuasa yang luar daripada kuasa kita. Siapa kuasa itu? Tuhan segalanya, yang menciptakan segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal memberi jawapan kepada kita untuk kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pada sebut, tafakkaru fi khalqillah la tafakkaru fi zatillah. Fikir pasal ciptaan Tuhan, jangan berfikir pasal zat Allah. Cek, kita kalau fikir zat Allah sudah tak faham. Fikir macam mana fikir, last kali jadi khayal. Sebab tak pernah tengok. Tapi kalau kita tengok alam, kita akan fikir siapa yang menggerakkan alam. Bila kita tengok alam yang bergerak, kita akan tanya pula soalan, penggerak itu siapa? Last sekali dapat jawapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat jawapan. Sebab tu fikir menggunakan akal untuk mencari Tuhan. Baru ni anak pergi masjid India, jalan masjid India, pergi nak beli buku. Habis beli buku, turun ada kawan seorang tak berniaga kat bawah. Tengok lah, berniaga kat sini hamba Allah ni. Kita pun tegur dia. Tegur yang dia ni, dia ni orang tak ada agama lah, hamba Allah ni. Dia ni orang Sing yang tak percaya Tuhan, tak percaya agama. Etis, tak percaya Tuhan. Anak apa kata, nak makan belum? Belum, kita pergi makan. Dia kata, boleh Ustaz tak pergi makan, tapi syarat. Apa syaratnya? Ustaz belanja makan. Dia kata, boleh lah, tak ada masalah nak makan. Makan RM3 tak ada masalah. Jom, pergi makan. Sembah. Duduk sambil-sambil makan pun sembah. Dia kata, Ustaz nak minta maaf lah Ustaz. Nak tanya soalan. Tak boleh. Aku ni dah fikir banyak kali dah pasal Allah. Aku tak faham macam mana Allah ni. Allah, ini semua beban nak jawab. Nak kata ni beban aku nak jawab soalan macam ni. Allah Ta'ala tu apa Ustaz? Anak fikir cuma nak jawab. Last kali anak kata macam ni, Allah Ta'ala ni adalah zat. Dia adalah Tuhan yang ada zat, dan zat yang menjangkaui akal untuk difikirkan. Dia kata, alamak, lagi tak faham. Lagi tak faham. Anak kata macam ni dah, aku nak cerita pasal Allah Ta'ala ni sukar untuk bagi kau faham. Seperti mana sukar aku nak menceritakan tentang teh tarik yang aku minum ni sedap ke tak sedap. Dia kata macam mana Ustaz? Teh tarik ni sedap tau, tapi kau tahu tak sedap macam mana? Aku dah minum, aku cerita tu. Mana cerita dia? Teh tarik ni manis dia macam ni, dia punya kadar lemak dia begini. Tak faham Ustaz? Tak apa, kau minum, kau tahu. Cuba lah kat Tuhan. Dia kata Tuhan pun macam tu lah, dia minum begini, betul juga. Apa lagi? Anda buat dua tiga contoh. Bila datang dua tiga misal ni, itu mana? Aku sebenarnya Ustaz kata, hati kecil aku ni, aku percaya kau serai. Anda kata kau percaya, itulah Allah. Cuma yang kau tak reti nak ungkap kalimah Allah. Aku yang kata ungkap Allah. Betul. Dia dah termenung kan? Anda kata alhamdulillah, permulaan nak bagi dia sedar bahawasanya diri dia tu ada Tuhan sebenarnya. Ada Tuhan sebenarnya yang dia tersedar. Tapi dia tak tahu nama tu apa. Kita pun nama Tuhan tu Allah. Engkau dia tak reti nak sebut. Jadi kau yang nafikan. Anda cakap lah, yang kau dah nafikan selama ini tu menandakan dia ada. Sebab kalau dia tak ada, kau tak payah nafi.
Nabi tu cakap kata kan, termenung budak etis tu. Bagi dia termenung. Tak apa. Dia tak percaya hari ni tak apa. Yang penting lepas ni dia boleh percaya insya-Allah. Permulaan bagi dia termenung dulu. Cek, nak cerita kadang menggunakan akal semaksimal mungkin, akhir sekali akan jumpa juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama dekat Mesir, nama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata, aku tak pernah takut dengan orang yang suka berfikir walaupun permulaan dia adalah sesat. Tapi aku takut orang yang semayang puasa ni tapi malah berfikir. Sebab apa? Sebab orang berfikir di sampai satu masa nanti dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi bimbang orang yang semayang tapi malah berfikir, dia akan rasa macam dia sembah Allah sedangkan dia tidak ada keyakinan kepada Allah. Kebimbangan. Allah Ta'ala dah ajar dalam Quran macam mana kita nak memanfaatkan akal untuk nak kenal Allah. Jadi tidak heran Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, fattaqullah, takutlah kamu akan Allah SWT, ya ulil albab alladzina amanu, wahai orang yang punya kandungan dalam tu, yang ada akal tu, yang kau fikir tu, kau nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah ajar dia itu dalam Al-Quran. Ada orang cakap kita Indonesia jangan pakai akal. Kalau tak pakai, kena pakai apa? Aku pun tak faham. Ada orang kata, kita ni ustaz kena pakai wahyu, jangan pakai akal. Wahyu tu tak akan faham macam mana gunakan. Ni anak kuliah hari ni kena guna akal tau. Kalau tak ada akal macam mana aku mengajar hari ni? Hari ni anak mengajar tak gunakan akal. Gila ustaz. Dia mengajar mesti guna akal. Jadi akal tu yang macam mana? Akal yang berasaskan kepada wahyu. Itu baru betul. Bukan tinggalkan terus akal tu. Wahyu. Tapi cara memahami wahyu itu mesti menggunakan akal. Allah Ta'ala ajar di dalam Al-Quran. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang yang ulul albab, yang betul-betul berakal tu macam mana? Orang yang beriman dengan Allah. Orang beriman dengan Allah itulah orang yang suka berfikir. Sebab itu Quran yang ajar kita cerdik sebenarnya. Tiba-tiba orang Islam tak cerdik sebab orang Islam baca Quran semata-mata nak ambil pahala, dia bukan fikir pasal Quran. Quran ni jangan orang fikir. Yang menarik ni pula orang kafir nak fikir pasal Quran. Tu lagi malu fikir. Orang kafir kaji macam-macam Quran. Kita orang Islam tak pernah kaji Quran. Kadang-kadang orang Islam ni dia baca Quran sebab nak dapat pahala je. Padahal Quran ni 1000 rahsia banyak dalam. 1001 rahsia dia. Tak larat nak kaji. Kalau orang belajar bahasa Arab kalau mengaji baca Quran itu no. Betul. Anak sendirilah orang mengaji bahasa Arab, mengaji tafsir Quran. Kita baca balik Quran ni kena termenung. Fikir ya Allah, kenapa Allah Ta'ala guna ayat macam ni? Macam anak pernah kuliah dekat sini surah Al-Baqarah dalam tazkirah Jumaat kita kan. Anak kupah daripada surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Tak tahu bila nak habis lah kalau main kupah macam tu kan. Anak sebut kenapa Allah Ta'ala boleh sebut hadal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab itu tiada kerabat la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah Ta'ala kata kitab itu? Kenapa Allah Ta'ala kata Al-Quran itu? Kan clear. Kenapa dia kata kitab itu? Dia sebut kitab. Kenapa tak guna Al-Quran? Kenapa dia kata kitab itu? Kenapa tak kata kitab ini? Sebab tu ada rahsia dia. Rahsia dia nak cerita, dia nak pergi sindir orang-orang Yahudi tu. Kalau sebut dzalikal Quran, tak orang Yahudi tak ambil. Sebut dzalikal kitab, orang Yahudi kita pun ada kitab tu. Nampak dia tarik perhatian tadi. Cara Allah Ta'ala berinteraksi dengan manusia. Kalau kita kaji betul-betul Quran, kamu. Sebab itu tak heran ada separuh-separuh orang Arab yang betul-betul dia zoom sastra Quran, baca Quran menangis. Abu Bakar As-Siddiq baca Quran menangis, Umar Khattab baca Quran menangis sebab zoom, dia faham. Dia tahu apa yang Allah Ta'ala nak di sebalik ayat Quran ni cerita kan. Quran ni Syekh kaji betul-betul. Macam mana nak kaji? Gunakan. Masalah sekarang orang Islam bawa keluar satu label, satu statement. Jangan guna akal. Bila jangan guna akal, maka dia kau baca Quran betul-betul dapat pahala lah. Dan kau tak berfikir pasal Quran, akhir sekali jadi mundur. Mundur sebab tidak menggunakan akal ketika membaca Al-Quran. Gunakan insyaAllah. Fikir. Apa yang Allah Ta'ala nak sebenarnya di sebalik ayat yang kita baca. Ini yang Allah Ta'ala nak ajar. Betul Allah Ta'ala kata, fattaqullah ya ulil albab. Takutlah kamu pada Allah, wahai orang yang mempunyai akal. Allah Ta'ala bagi kaitkan dalam ayat ini, kaitan di antara orang yang ada akal, orang yang berakal, memanfaatkan akal dengan bertakwa. Sebab apa? Ketakwaan yang sebenar datang daripada orang berfikir. Kalau orang tu tak berfikir, kalau dia kata dia takwa, belum tentu lagi dia takwa. Quran ajar guna akal. Akal itu sendiri yang boleh kenal buruk dan baik.
Kita boleh kenal buruk dan baik. Akal dia fikir. Quran dia mendetailkan balik. Buruk tu standard apa? Buruk yang makruh ke, buruk yang haram? Kalau baik tu baik yang wajib ke, baik yang sunat ke, baik yang harus? Quran kita kan, tapi kadang-kadang tanpa Quran kita tahu dia baik dan buruk. Semua manusia boleh menerima mencuri itu buruk. Tapi kita tak tahu haram ke tidak. Quran boleh tahu haram. Nampak? Kita hanya tahu benda itu buruk, tapi kita tahu haram ke tidak. Dan Allah Ta'ala mendetailkan balik yang kalau kita buat benda buruk tu, apa akan jadi di akhirat nanti, azab ataupun syurga. Allah Ta'ala detailkan. Ini tugas Al-Quran. Kita fikir-fikir pasal Quran, dia akan jumpa 1001 rahsia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Dan sambungan ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad anzalallahu ilaikum zikra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada kamu zikron, peringatan. Peringatan. Ulama tafsir khilaf dengan 3 tafsiran terhadap makna zikron di sini. Ada satu ulama tafsirkan yang dikatakan zikron di sini adalah merujuk kepada kitab. Kitab itu sendiri, Al-Quran. Dan ada pula ulama tafsir kata yang dikatakan zikron di sini merujuk kepada nabi-nabi. Dan ada pula ulama tafsir yang dikatakan zikron di sini merujuk kepada malaikat. Ulama khilaf lah dalam menentukan. Tapi yang pastinya peringatan yang penting bagi kehidupan manusia. Sebab walaupun manusia ni ada akal, walaupun manusia itu boleh berfikir, tapi manusia ada satu lagi, lupa. Manusia ni lupa. Bukan Melayu dia mudah lupa, manusia lupa. Ada orang kata Melayu mudah lupa, tak ada. India lupa, Cina pun lupa, Arab lupa, mama lupa, semua lupa. Walaupun yang cakap tu mama, tapi sebenarnya mama pun lupa. Kena ingat situ lah. Sebenarnya lupa, tak ada siapa pun. Kita memang kena lupa. Nabi SAW pernah sebut, innal insana la yakhlu 'ala al-khata'i wa nisyan. Manusia ni tak boleh lepas daripada lupa dan silap. Itu hakikat bagi manusia. Macam mana nak dan lupa tu bagi ingat balik. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya sebagai peringatan kepada kita. Itu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kekuatan bagi kita untuk jadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan Quran yang kita baca ni merupakan satu jalan yang terbaik untuk kita mencapai kemajuan di dunia dan juga di akhirat. Dan insya-Allah dengan apa yang kita amalkan, insya-Allah diberikan pahala dan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan kat sini tadi, dia hantar mesej, dia kata minta kupas tentang hukum orang perempuan haid baca Quran. Orang perempuan haid baca Quran ni sebenarnya khilaf. Ulama khilaf, maknanya berbeza pendapat dalam isu orang perempuan baca Quran dan orang perempuan haid baca Quran. Orang perempuan haid pegang Quran. Ulama khilaf, ulama tak sepakat. Tapi pendapat yang paling majoriti, yang paling popular di kalangan manusia mengatakan orang perempuan haid tak boleh baca Quran, orang perempuan haid tak boleh bawa Quran. Itu pandangan majoriti. Tapi kita tak nafikan, ada ulama yang mengatakan orang perempuan haid boleh baca Quran. Antara yang kata sebagai itu ni bebas. Bebas ni Mufti Saudi dulu. Mufti Saudi dulu. Dia punya perbahasan, ada satu hadis Nabi SAW, katanya Nabi Muhammad SAW tak izinkan kepada orang perempuan haid untuk baca Quran. Bila dia pada pandangan bebas, dia punya kajian, dia dapati hadis itu adalah hadis yang lemah. Bila hadis itu lemah, maknanya kembali pada hukum asal orang perempuan haid boleh membaca Al-Quran. Nampak? Dia memang berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Ulama-ulama fiqh memang bincang tentang isu sebeginilah. Dan ada orang kata orang perempuan haid dia tak boleh baca Quran, tapi dia boleh baca zikir. Kalau dia baca Al-Quran pun kena niat zikir. Tak ada niat zikir punya lah. Kalau baca Quran ada niat zikir lagi. Saya dia baca Quran tapi niat zikir. Pelik bunyi tu. Itu macam nak menipu pun ada juga tu. Dia tak ada, memang kau niat baca Quran punya lah. Dan macam mana kalau kau baca Quran, kita kena ingat ada pendapat ulama mengatakan memang boleh baca Quran walaupun orang perempuan itu haid sekalipun. Memang ada Macam ni lah orang perempuan haid datang naik dalam masjid, khilaf. Ulama yang kata tak boleh ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Buka kita mazhab lain, orang perempuan haid naik dalam masjid tau. Tak ada masalah pun. Naik dalam masjid dengan kuliah. Tapi jangan semayang lah. Semayang dulu. Orang semayang pun semayang. Kau takkan Ustaz naik masjid boleh, semayang mestilah boleh. Kau pakai hujang tu mampus lah. Berat lah. Orang perempuan haid tak boleh naik dalam masjid tu. Hadis yang mengatakan tak boleh berlemah. Hadis berlemah. Maka kembali pada hukum asal. Hukum asal adalah al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Asas sebenarnya adalah harus. Makanya orang perempuan haid boleh naik di atas masjid. Yang tu yang kata tak boleh tu macam mana pula? Dengan
kat mana yang diorang rujuk? Diorang kiaskan orang junub. Quran ada sebut larangan orang junub naik atas masjid, tapi Quran tak pernah sebut orang haid naik atas masjid, tak ada. Jadi orang kiaskan, bila sebut orang haid, junub lah, tak ada. Tak semestinya orang junub tak semestinya orang haid, sebab orang junub dia boleh, kalau dia naik masjid, dia boleh mandi bagi masa tu dan tu boleh naik masjid. Orang perempuan haid tak boleh. Dia mandi boleh, dia kena berhenti dulu dalam haid dia. Mana boleh samakan di antara junub dengan haid? Dua benda berbeza tu. Lepas tu dia orang kata pasal hadis la muhillu lil junubi wal haidhi indal masjid. Aku tidak halalkan orang haid dan junub dalam masjid. Oh, ada hadis. Hadis lemah. Hadis lemah, dhaif. Bila dhaif tidak boleh dikatakan sebagai hujah. Kembali pada hukum asal orang perempuan haid boleh naik di atas masjid. Lepas tu orang bagi ketika kes pula zaman Nabi SAW. Ada beberapa muslimat pada zaman Nabi di akhir bulan Ramadan, dia orang naik ke masjid, dengar ni iktikaf sekali dengan Nabi, sekali dengan Nabi SAW dan isteri-isteri Nabi. Nabi bagi pula orang perempuan haid iktikaf dalam masjid, tapi ketika itu dia orang bawa papan lapis bumbu. Maksudnya yang dilarang itu merujuk kepada darah haid kena masjid. Kalau tak apalah. Sekarang ni tak jadi masalah dah. Dia dah ada tu. Dia bagi kapur. Dia bagi kapur tau. Itulah papers itu. Bukan papers. Paper ni budak-budak kan. Dia ada dipakai supaya darah haid tu tak merebak dekat masjid. Jadi benda ni isu khilaf perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh. Okey, macam mana kadang-kadang muslimat kita nak datang kuliah, datang dia dengar kuliah dulu. Dengar kuliah. Lepas tu habis kuliah balik. Orang sembahyang jangan sembahyang. Gitu. Sebab kau dah tak boleh sembahyang. Sebab kau dah tak bulan. Tu hukum dia gitu. Subuh juga orang perempuan baca Quran dan orang perempuan dalam Quran dalam ketika dia sedang haid. Tu hukum fiqh insya-Allah. Mudah-mudahan anda jawab ni terjawab kau soalan tu. Ada orang tak SMS masa duduk tengah azan tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih, amalan tersebut diterima, rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami ini baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Waqina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna